minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan hasil kajian kami dalam bentuk video. Dan tajuk kajian kami ialah strategi dan pendekatan unsur penceritaan dalam penyampaian dakwah dan pengucapan awam. Satu analisis terhadap pengucapan dan penyampaian Ustaz Zuramli. InsyaAllah saya akan menerangkan sedikit pengenalan tentang kajian kami. Okey, dakwah Islamiah ni bukanlah merupakan satu aspek yang perlu ditujukan kepada seseorang individu sahaja. Tetapi dakwah merupakan perkara penting yang harus dipegang oleh setiap Muslim. Dalam hal ini kerana Islam mementingkan penyampaian dakwah supaya pengajaran Islam itu sampai kepada setiap golongan masyarakat. Okey, dalam uslub penyampaian dakwah ini, setiap pendakwah perlulah memainkan peranan penting bagi memastikan apa yang ingin disampaikan, pengajaran ataupun apa saja unsur-unsur yang cuba ingin disampaikan kepada pendengar itu dapat disampaikan dengan baik. Oleh itu, setiap pendakwah haruslah mementingkan bagaimana cara ataupun aspek ataupun uslub-uslub yang perlu diberi penekanan. Sebagai contohnya, mementingkan uslub dari segi penyampaian sahih hikmah, uslub penceritaan dan sebagainya. Dalam kajian ini, kami mementingkan atau memfokuskan kepada uslub penceritaan terhadap penyampaian Ustaz Zuramli dan dalam satu rakaman videonya yang berdurasi selama 18 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan latar belakang tentang tokoh dakwah yang kami kaji dalam kajian kami. Okey, tokoh dakwah yang kami pilih ialah Ustaz Zuramli atau nama panjang beliau ialah Zuramli Muhammad Arzali. Beliau merupakan anak kelahiran Kuala Tembeling, Jerantuk, Pahang, dan pendidikan awal beliau adalah di Institute of Islamic Study Karachi, Pakistan. Beliau juga merupakan seorang pakar motivasi dan pengendali latihan fokus pembangunan dan karakter. Beliau juga merupakan seorang yang sangat berpengalaman luas dalam bidang sektor kerajaan maupun sektor swasta. Pada satu ketika dahulu, suaranya ketika dahulu seringkali muncul dalam stesen radio IKIM FM dalam slot stasiun As-Solah, iaitu yang bertajuk Falsafah dan Dinamika Solat. Dan beliau juga sering muncul dalam Pahang FM dalam slot Bicara Adin. Selain itu, beliau juga sering muncul dalam rancangan televisyen TV1 dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia, dan beliau juga kadang-kadang dijemput dalam rancangan di TV3 iaitu Al-Hidayah. Selain itu, beliau juga merupakan seorang tenaga pengajar dalam Usrah Fitrah. Usaha beliau dalam menyampaikan dakwah dan mengajarkan ilmu pada orang ramai juga tidak dapat disangkakan lagi. Dan beliau juga merupakan bidang penulisan juga merupakan salah satu daripada medium dakwah beliau, iaitu salah satu daripada buku beliau yang mendapat sambutan hangat daripada para pembaca ialah buku yang bertajuk U-Turn ke Jalan Lurus. Sekian saja daripada saya melalui latar belakang. Okey, seterusnya kita pergi kepada konsep unsur penceritaan dalam penyampaian. Okey, dalam menyampaikan mesej dakwah, seorang penceramah atau pendakwah perlulah menggunakan pelbagai teknik atau uslub dalam usaha untuk menarik para pendengar tertarik dengan apa yang disampaikan. Okey, melalui Ustaz Zuramli ini, salah satu unsur atau uslub yang dijadikan olehnya untuk menjadikan penyampaian beliau lebih menarik dan memberi kesan kepada pendengar adalah dengan menggunakan uslub teknik penceritaan. Sebagai contoh, dalam setiap penyampaian ataupun setiap tazkirah dan ceramah yang disampaikan oleh beliau meletakkan kisah-kisah ataupun sirah-sirah Nabi yang untuk memberikan lagi keinsafan dan ibrah kepada para pendengar. Okay, penceritaan hari ini juga boleh dijadikan sebagai aplikasi untuk menarik aplikasi sebagai uslub dakwah kepada para pendengar. Teknik penceritaan adalah salah satu teknik untuk membuatkan para pendengar dekat akan ilmu yang disampaikan, seterusnya memberi kesan kepada mereka. Okay, teknik penceritaan yang digunakan dalam penyampaian Ustaz Zuramli seperti cerita-cerita yang berkaitan dengan sirah Nabi sedikit sebanyak dalam menarik minat khususnya kanak-kanak kecil terhadap ilmu yang disampaikan. Kisah-kisah Nabi yang telah disampaikan sedikit sebanyak membuatkan mereka kagum dan terkesan dengan penyampaian yang disampaikan. Seterusnya kesan kedua ialah mampu memberi kesan seterusnya memberikan keinsafan kepada para pendengar. Teknik penceritaan yang disampaikan telah memberikan keinsafan kepada
pendengar. Sebagai contoh, kisah-kisah para nabi yang berkaitan tentang perjuangan dengan para sahabat dan nabi tentang membawa Islam, tentang membawa Islam. Okey, jelas sekali teknik penceritaan yang digunakan oleh Ustaz Azami telah memberi kesan, pelbagai kesan kepada para pendengar. Antara kesannya ialah dapat menarik minat semua golongan tanpa mengira umur untuk mendekatkan diri dengan ilmu yang disampaikan. Kisah-kisah seperti tersebut terasa sedikit sebanyak memberi mereka rasa keinsafan dan ibrah tentang betapa pentingnya, tentang betapa mahal Islam itu datang. Okey, tanpa teknik penceritaan, semestinya penyampaian yang disampaikan oleh Ustaz Azami akan menjadi sedikit hambar dan para pendengar akan kurang minat dan terkesan dengan apa yang disampaikan. Itu saja tentang konsep penceritaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang teknik penceritaan yang berkesan. Pertama, teknik penceritaan yang berkesan kita haruslah mempelbagaikan intonasi suara. Kerana intonasi merupakan antara aspek yang penting dalam pengucapan awam ataupun komunikasi. Dalam menyampaikan sesuatu cerita atau topik untuk dikongsi kepada pendengar, penceramah haruslah mempelbagaikan alunan atau nasi suara. Jika cerita tersebut berunsur emosi sedih, suara penyampai hendaklah kedengaran seperti kesedihan. Hal ini demikian kerana anda sedang berkongsi dengan pendengar betapa sedihnya cerita tersebut. Sekiranya ekspresi sedih atau apa sahaja keadaan yang bersesuaian dengan cerita itu gagal ditonjolkan, cerita yang ingin disampaikan mungkin tidak mampu meresap dalam hati pendengar. Seterusnya, mengingati kata kunci ataupun jalan cerita. Seorang penyampai haruslah peka dengan cerita yang akan disampaikan dengan mengingati setiap daripada jalan cerita tersebut. Jika perlu, seseorang penceramah haruslah mempraktikkan cerita yang ingin disampaikan kepada pendengar kepada orang yang lebih yakin seperti di hadapan rakan sekerja, ahli keluarga, mentor, guru ataupun sesiapa sahaja. Dan cerita ini haruslah merangkumi 3 ciri utama, iaitu mestilah didahului dengan pembukaan, isi penting dan penutup. Seterusnya, teknik penceritaan yang berkesan adalah menggunakan isyarat tangan, bahasa badan dan mimik muka. Bahasa badan merangkumi mimik muka, pergelangan tangan, cara berjalan, cara berdiri dan senyuman. Semua ciri ini memberikan impak dalam penyampaian seorang penyampai. Hal ini adalah kerana ia merupakan elemen yang penting perlu diambil berat. Penggunaan isyarat yang betul dengan intonasi suara yang betul dapat memindahkan emosi seorang kepada pendengar. Antara teknik yang boleh dipraktikkan dalam menyampaikan sesuatu adalah dengan contohnya, jika penyampai sedang menceritakan keadaan marah, anda boleh menggunakan satu jari pun menuding, menggenggam tangan, meninggikan suara, menonjolkan muka yang marah agar audiens dapat merasakan yang anda sedang dalam keadaan marah. Seterusnya, jika penyampai sedih, tunjukkan muka anda yang sedih dengan menitiskan air mata agar audiens juga mendapat berkongsi perasaan bersama-sama dengan penyampai. Selalunya cerita sedih yang dikongsikan dapat membuatkan audiens juga turut merasa sedih dan akhirnya mereka menitiskan air mata sama ada disebabkan kegembiraan maupun kekesalan. Jika penyampai itu dalam keadaan takut, penyampai boleh berkongsi menceritakan keadaan anda sedang takut, seperti berada di tempat tinggi ataupun berada di dalam hutan bersama haiwan berbisa atau haiwan liar. Bahasa badan ni perlu menunjukkan
anda sedang takut, di mana anda boleh menggenggam kedua belah tangan sambil merapatkan ke badan penyampai sambil merapatkan dan membengkokkan kedua belah kaki anda. Untuk menyampaikan, memberikan kesan yang lebih, penyampai harus menunjukkan mimik muka yang takut dengan suara yang menggigil, tergetar-getar dan mahu meminta tolong. Okay. Yang seterusnya, jika penyampai ingin audiens mengambil tindakan dengan pantas, anda boleh menggunakan satu jari telunjuk sebelah kanan dengan menuding ke arah tapak tangan sebelah kiri untuk menegaskan sesuatu nasihat. Sebagai contoh, anda menyebut contoh arahan untuk menegaskan sesuatu nasihat adalah seperti, anda semua perlu pastikan bahawa perkara ini perlu dibawa ke pihak atasan dengan segera. Yang terakhir, antara teknik yang terakhir adalah jika penyampai ingin menasihati peserta, penyampai haruslah meninggikan suara dengan memberikan penekanan kepada beberapa patah perkataan yang amat penting agar ianya dapat diikuti oleh audiens. Sebagai contoh untuk menasihati pendengar adalah contoh. Anda sebagai generasi muda merupakan pemangkin kepada pembangunan model insan negara dan anda perlu mengambil tindakan drastik untuk berdaya saing dengan generasi muda yang lain agar kita sentiasa dipandang mulia oleh masyarakat setempat dan anak bangsa kita sendiri. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sekarang saya akan teruskan ke bahagian unsur-unsur penceritaan yang terdapat dalam ceramah yang telah disampaikan oleh penceramah. Dalam video yang telah menjadikan kajian kami yang berdurasi selama 18 minit, terdapat lebih kurang 4 cerita yang telah disampaikan oleh penceramah. Okey, cerita pertama yang telah disampaikan oleh penceramah ialah cerita yang berunsur perbandingan. Cerita berunsur perbandingan ialah ini apabila Rasulullah yang pulang ke rumah, lalu baginda melihat Sayyidatina Aisyah sedang menangis teresa-esa. Lalu baginda bertanya, "Ma yumki ya Aisyah?" Lalu Aisyah menjawab, "Aku baru pulang daripada satu majlis kematian dan alangkah sedihnya dan peritnya perpisahan di atas nama satu kematian." Dan dalam cerita itu Rasulullah menjawab kepada Aisyah, "Sesungguhnya orang mati itu jauh lebih sedih dan pedih berbanding orang yang ditinggalkan. Orang yang mati itu jauh lebih perit daripada anak yatim yang ditinggalkan, dan orang yang mati itu jauh lebih sedih daripada balu yang ditinggalkan." Daripada cerita yang disampaikan oleh penceramah iaitu Ustaz Zuramli ini, sememangnya memberi satu ibrah ataupun pengajaran tersendiri untuk dihayati oleh pendengar. Pengajaran yang boleh diambil ialah beliau cuba untuk menyampaikan bahawa setiap kita yang masih hidup ni tidak perlu merasakan sedih ataupun perit di atas kematian orang lain. Hal ini kerana kita masih mempunyai peluang ataupun masih lagi mempunyai jasad ataupun roh untuk kita beribadah kepada Allah. Berbanding dengan orang yang telah mati ataupun telah terpisah roh dengan jasadnya, mereka akan lebih terasa perit dan sedih disebabkan mereka tidak lagi mempunyai waktu dan juga masa untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya baginda cuba membuat perbandingan antara kita yang masih hidup dan juga mereka yang telah meninggal dunia. Sekarang saya akan teruskan pula kepada unsur penceritaan kedua yang telah disampaikan oleh penceramah dalam video yang telah kami jadikan sebagai bahan kajian. Unsur kedua ialah penceritaan yang berbentuk persoalan. Ianya berlaku apabila ada seorang sahabat telah bertemu dengan Rasulullah dan bertanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah tempat yang terbaik sekali di muka bumi ini?" Lalu baginda menjawab, "Aku tidak tahu sehinggakan aku bertanya kepada Jibril." Lalu kemudiannya Jibril juga menjawab, "Sesungguhnya aku tidak tahu Rasulullah sehinggakan aku bertanya dulu kepada Allah Azza wa Jalla." Lalu Jibril memberikan jawapan kepada Rasulullah daripada apa yang telah disampaikan oleh Allah, bahawa tempat yang terbaik ataupun yang paling mulia di muka bumi ini iaitu masjid. Ibrah daripada cerita yang cuba disampaikan oleh penceramah kepada pendengar ialah mereka ataupun pendengar sekarang berada di tempat yang paling mulia iaitu masjid. Tidak kisah apa saja nama, bahkan ia dipanggil sebagai musola
musola, surau ataupun sebagainya selagi tempat tersebut menjadi tempat himpunan umat Islam untuk sujud kepada Allah yang merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Unsur penceritaan yang ketiga yang dibawakan oleh Ustaz Razul Ramli dalam video tersebut ialah unsur cerita yang berunsurkan pengajaran. Cerita itu berbunyi apabila Sayyidina Umar yang lalu di hadapan sebuah rumah pada waktu malam, lalu beliau mendengar seorang membacakan ayat suci Al-Quran yang berbunyi, dan hari ini berpisahlah orang-orang yang derhaka kepada Allah. Mendengar ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, Sayyidina Umar berasa sedih. Beliau menangis teresak-esak lalu tumbang dan pingsan di hadapan rumah tersebut. Dan apabila azan subuh, ada sahabat yang menemui jasad Sayyidina Umar sedang terbaring di atas tanah dalam keadaan mata yang masih basah, janggut yang basah disebabkan tangisan yang dialami oleh beliau pada waktu malam. Lalu para sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar, "Mengapakah keadaan engkau sebegini ya Sayyidina Umar?" "Ya Amirul Mukminin." Lalu beliau menjawab, "Sungguhnya pada malam tadi aku mendengar satu ayat Al-Quran yang dibacakan yang bermaksud, dan pada hari ini berpisahlah orang yang durhaka kepada Allah." Dalam cerita yang telah disampaikan oleh Ustaz Zuramli ini, ibrah yang cuba disampaikan oleh beliau kepada pendengar ialah setiap kita ini haruslah mempunyai niat untuk memperbaiki diri dan mempunyai niat untuk melakukan kebaikan. Hal ini kerana apabila jasad kita telah diambil dan dipisahkan daripada roh, kita tidak dapat lagi untuk melakukan kebaikan. Dan pada hari, janganlah sampai kita tersedar di saat kita menemui kematian, sedangkan pada kehidupan kita sebelumnya kita terus dalam kelalaian. Dan cerita ataupun unsur penceritaan terakhir yang terdapat dalam video yang telah dijadikan bahan kajian ialah cerita yang berunsur pengalaman. Pengalaman itu merupakan pengalaman Ustaz Zuramli sendiri, iaitu apabila beliau telah berkunjung ke Spain. Spain yang pada 800 tahun yang terdahulu merupakan sebuah negara yang berkembang, negara Islam yang sangat berkembang. Tetapi negara tersebut telah jatuh dan menyebabkan semua masjid yang pada ketika dulu megah telah bertukar menjadi gereja. Tetapi pada masa ini, disebabkan ramai masyarakat di Spain pada masa kini telah ramai memeluk Islam, makanya pembangunan masjid sekarang tu di Spain semakin bertambah. Dan ibrah daripada pengalaman yang Ustaz Zuramli telah sampaikan ialah dia cuba mengambil perbandingan bahawa di Malaysia sekarang masjid pula telah bertukar menjadi gereja, tetapi di sebaliknya di Spain, gereja yang sekarang ni telah bertukar menjadi masjid. Dan Ustaz mengajak umat Islam ataupun pendengar pada ketika itu untuk sama-sama memasang niat supaya setiap orang daripada kita mempunyai niat untuk mendirikan masjid, kerana mendirikan rumah Allah ataupun masjid itu membawa pahala yang paling besar kali dalam hidup kita, insya-Allah. Okey, sebagai kesimpulannya, hasil daripada kajian yang telah kami lakukan ini membuktikan bahawa teknik penceritaan merupakan satu teknik yang berkesan sebagai satu uslub penyampaian yang wajar digunakan oleh setiap pendakwah. Hal ini demikian kerana dalam setiap penceritaan yang cuba disampaikan oleh pendakwah itu mempunyai tema dan juga mempunyai pengajaran yang tersendiri yang dapat diambil ibrahnya oleh pendengar. Oleh itu wajarlah bagi setiap pendakwah menggunakan uslub ini, iaitu uslub penceritaan dalam medium penyampaian mereka, insya-Allah. Okey. Sekian saja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.